Okay guys, kita nak lihat macam mana data yang ada dalam Firestore Online Database ni kan boleh kita capture daripada Ionic Apps. So kita buat sepenyenaraian kat sini, kita buat listing daripada Ionic Apps. Kita paparkan record yang kita simpan dalam Firebase Database Firestore Online Database ni. Apa aku sebut lah. Okay. So kita capture semua ni dan kita masuk ke dalam Ionic Apps Interface. So follow through guys. Ya, lepas kita belajar macam nak import projek Ionic daripada GitHub ni, iaitu yang berada dalam github.com/hiranizam/activitymasjid. Korang boleh lihat dia punya link. Saya akan bagi dalam screen ataupun dalam video deskripsi ya. Sebelum tu korang subscribe dan like, komen video ini. So kita dah belajar sebelum ni macam mana nak download dan import kod Ionic daripada GitHub. Selepas kita download, kita download, kita dapat zip file. Saya just recall sikit. Kita download ni zip dia, zip. Kita download zip dan kemudian kita akan dapat satu zip file. Lepas kita extract zip file tersebut, kita akan dapat kod yang kita boleh buka dalam VS Code. Okay, kita boleh buka dalam VS Code. Dalam VS Code ni ada tiga tab. Memang kita create project ni untuk display tiga tab. Tab yang pertama adalah untuk daftar pengguna, tab yang kedua adalah untuk contoh login pengguna, dan tab yang ketiga, yang ni saya nak tunjuk. Hari ni saya nak tunjuk tab yang ketiga adalah macam mana nak buat listing data daripada record Firebase. Okay, so kita dah ada kod ini, iaitu kalau kita perhatikan kita boleh run terus kat sini. Kalau macam sebelum ni saya tunjuk, selepas kita download, kita kena pergi ke terminal. Saya lebih suka menggunakan bukan PowerShell, saya lebih suka gunakan command prompt biasa. Okay, korang lihat kat sini. Saya tunjuk balik semula. Ini dalam VS Code, korang boleh klik pada bahagian atas ni. Okay, terminal, new terminal. Dan saya tak suka guna PowerShell, saya lebih gemar menggunakan command prompt. Okay, command prompt sebab sebelum ni pun saya banyak gunakan command prompt. Cuma command prompt ni kita boleh call dari Visual Studio Code, VS Code. So dalam ni kita akan dapati 3 tab. Dalam SRC kita akan ada nampak 3 tab, iaitu tab yang pertama dalam app ni, app yang pertama. Ni adalah tab yang pertama, tab yang kedua dan tab yang ketiga. Tab yang pertama, tab yang kedua tu saya tunjuk kemudian. Saya nak fokus kepada tab ketiga, iaitu tab 3. Ini adalah page yang mana kita akan buat listing. So contohnya saya buat warna dalam listing, kita akan buat warna, contohnya lah warna sukses hijau. Okay, dia punya toolbar warna hijau, contohnya lah. So daripada sini, selepas kita download tu kan, kita dah pernah buat sebelum ni, npm install. Pastikan pastikan folder ni adalah folder yang mengandungi Ionic. Okay, Ionic project korang. Ini adalah folder yang mengandungi Ionic project korang. Sebab tu korang buka dalam bentuk macam ni, dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk ni VS Code project. Okay, so pastikan korang ni run activity masjid npm install. Ni kalau nak run ini pertama kali, okay, tapi kemudian dah tak payah dah. Kalau sebelum ni dah pernah run npm install pada project Ionic yang kita baru download daripada GitHub ni, kalau first time, okay. Kalau next time, tak payahlah nak run npm install. Sebab npm install ni mungkin dia akan ambil masa sikit. Okay, kita tunggu sekejap. Okay, dan kemudian selepas kita buat npm install, kita akan buat pula Ionic Serve. Ini adalah satu projek lengkap Ionic ya. Ionic Serve. Space Serve. Entah. Apa dia? Ionic Serve. Ionic Serve tujuannya untuk apa? Untuk kita run application ni dalam emulator web.
dalam emulator web. Sebab Ionic ni kan teknologi HTML, jadi apa-apa web browser, apa-apa web browser boleh digunakan untuk run project Ionic. Tapi kita kena run Ionic Serve dululah. Kita kena run Ionic Serve pada folder yang ada project Ionic. Jangan Ionic Serve ni pada tempat lain, tak boleh. Ionic Serve ni kita mesti pastikan dia run pada folder yang mengandungi project Ionic. Dan kemudian kita akan lihat okey. Yang ni kita dah buat daftar pengguna baru, tab 2, ni mungkin kita dah buat juga macam mana nak login pengguna. Kita ada tab 3. Tab 3. Tab 3 ni apa yang kita buat adalah kita senaraikan. Okey, kita senaraikan record yang kita letakkan, record ni yang kita letakkan, saya shape. Okey. Saya zoom kejap. Ini adalah record yang kita letakkan pada database Firebase. Ini kita punya Firebase database. Nanti saya akan tunjukkan baru macam mana kita nak buat Firebase database ni. Dan kita akan dapati bahawa dia fetch data daripada sini. Tu. Kita ada Flutter. Kita ada bengkel ibadah. Kita ada bengkel jenazah. Dan kita ada bengkel solat. So, semua data ni datang daripada collection activity masjid, iaitu semua dokumen ini kita fetch dan masukkan di dalam interface Ionic. So, macam mana nak buat macam tu? Okey, pastikan korang like, komen dan share. Sekejap Okey, balik. Kita kembali kepada kod kita yang berada pada tab 3. Sekarang ni dalam video ni saya cuma nak fokus pada tab 3 ni sahaja. Saya nak fokus kepada tab 3. So, kita ada senarai data ni yang kita fetch daripada Firebase. So, macam mana kita nak capture daripada Firebase melalui Ionic? Okey, melalui Ionic. Okey, so daripada Firebase melalui Ionic. Okey, so first kita kena ada Firebase ni. Kita kena ada Firebase database ni. So, saya tunjukkan baru macam mana nak buat. Saya pergi kepada console Firebase. Okey, type je console Firebase dan kemudian create new project kat sini. Create new project, enter your project name. Saya letak tadi activity masjid kan. Sama je lah, activity masjid. Okey, nama database ni adalah activity masjid. Okey, so continue saja. Continue. Kalau nak dua perkataan letak dash, tapi just satu perkataan pun okey. Then bla bla bla, kita kata okey, continue. Continue je, select account. Okey, create a project. So bila kita create project ni, dia macam create satu server lah. Sebelum ni mungkin saya dah cerita juga dalam Firebase tutorial T10 tak silap. Okey, tapi tak apa, kita tunggu sekejap supaya dia create satu projek baru. Hello? Okey, so your project is ready. So bila kita masuk kat sini, apa yang penting saya nak activatekan authentication. Sebab kita ada satu page, iaitu tab 1, iaitu daftar pengguna, dan tab yang kedua adalah login pengguna. So, saya nak activate authentication capability dalam Firebase. Just activate saja. Pergi ke authentication. Klik di sini. Lepas tu kita get started. Dan kita akan activatekan email ni. Email ni cukup. Yang lain tu tak payahlah. Buat masa sekarang ni kita activatekan, enablekan dia pada bahagian email. Email authentication ni, enablekan dia. Enablekan dia dan save. Okey, so sekarang ni dah di save. Maksudnya bila kita nak test untuk usage login pengguna ataupun kena daftar lah dulu kan. Kena daftar dulu, lepas tu baru boleh login. Daftar dulu baru boleh login. So nanti kita boleh test untuk facilities itu. Cuma sekarang ni saya akan pergi kepada Firebase database yang mana saya akan create structure dia. Lebih kurang macam mana kita akan masukkan ni. So kita ada data, bengkel Flutter dan tarikh.
bengkel, nama bengkel dan tarikh, nama bengkel dan tarikh, nama bengkel dan tarikh. So macam ni kita nak susun data ni dalam dalam Cloud Firestore. So kita pergi pada Firestore database, kita create database. Okay, start in production, jangan ambil yang ni. Ambil yang ni dulu. Start in test mode dulu, ambil yang test mode dulu. Okay, ini critical, lepas tu klik next. Tapi dia bagi sebulan lah, nanti korang extend je. Enable. So dia createkan kita punya Firebase Store, Firestore Cloud Database, Firestore. Okay. Jadi sekarang ni kita ada satu project activity masjid. Tak apa, collection pun kita start dengan nama activity masjid. Okay, ni adalah collection, satu daripada collection. Collection ni adalah contoh table. Kalau korang nak tambah table, boleh saja. Table apa? Table users, table penceramah, whatever it is. Saya buat sekarang ni kebetulan nama collection adalah activity masjid, nama project pun activity masjid. So tak masalah. Ni kita ambil auto ID. Data yang pertama kita nak masukkan nama activity. Ya, ini kena konsisten nanti data dia. Contohnya macam bengkel Flutter. Contohlah, contoh. Add field nama penceramah. Okey. Kita letak apa tadi? Penceramah ya. Tarikh activity. Let's say kita gunakan ISO date 2021-10 10-10 contohlah. Ada lepas pula. Belum. Okey, lepas tu add field. Kita ada tarikh activity, nama activity, kita ada penceramah. Okey, penceramah. Contohlah, contoh. Okey, lepas tu saya save data ni. Record ni kita akan save. Okey, so dia create satu activity baru. Kita ada record baru. Ini record baru dengan data dia. Ini record baru dengan data dia. Kemudian kita boleh add document. Add document ni macam add record lah. Field nama. Jangan ada space ya. Saya pantang betul kalau letak space dalam field name. Okay, add field. Saya buat dua je lah dulu tarikh activity. Nanti kalau kita ada screen untuk masukkan data ni, tak perlulah kita mention nama field ni. Ini cuma untuk kita test masukkan data. Dash 10-15. Add field tarikh activity dengan satu lagi penceramah. Pastikan dia konsisten. Nama aktiviti ni bukan Ustaz Subari dah. Nama aktiviti ni adalah bengkel jenazah. Ya, kita akan menjadi juga jenazah satu hari nanti. Save. Okey, so satu lagi saya add satu lagi dokumen auto ID field nama activity, pastikan no space, value bengkel Ioniq, add field. Ni tak kisah, tak ikut susunan pun should be okay je. Tarikh activity kita ada 2021-10-25. Ni memang kita ada pada tarikh ni, hari Sabtu 25 hari bulan kita ada satu bengkel Ioniq. Dan field seterusnya tarikh aktiviti penceramah. So kita dah ada data ni. Apa yang kita akan buat adalah data ni kita akan sedut daripada kita punya apps Ioniq. Sekarang ni saya rujuk kepada satu table yang ataupun satu database yang lain, tak sama. So saya nak pun korang kena buat juga database baru ataupun kalau korang dah ada database aktiviti masjid ni, no problem, maintain je dengan yang ni. So apa yang sekarang saya nak buat adalah
kita nak tukar dia punya authentication method tadi ataupun authentication setting, database setting. Kita cuba dapatkan kat sini dalam project setting. Ini project setting kita. Project setting. Okey. Untuk kegunaan Ionic, dia lebih kepada kita embed sebagai HTML ataupun JavaScript lah. Cuma nanti kita akan modify sikit supaya dia compatible dengan TypeScript. Sebab Ionic kan TypeScript. Dia bukan 100% JavaScript, so kita kena adjust sikit lah. Apa yang kita dapat nanti adalah database connectivity setting. Okay, kita ada database connectivity setting. So yang ni kita akan ambil dia daripada Firebase ni sampailah ke sini. Daripada Firebase, saya zoom kejap, boleh tak? Okay. Daripada Firebase ni saya akan tarik ke sini, copy yang ni je. Copy yang in between ni je. Yang ni biar. Okay, yang saya tak copy tu tak payah. So copy, Ctrl C ataupun korang copy lah, right click copy. Dan kita kembali kepada project Ionic kita. Dan untuk database Firebase setting, kita pergi kepada environment. Dalam ini ada environment.ts. Dan di sini kita dah paste tadi. Paste kita punya database setting daripada Firebase ni masuk di sini. Okey, dan pastikan ada ni, ada koma ni dan okey. So ini adalah database setting kita. Okey, database setting kita tu satu part. Satu part lagi kita kena adjust pada, saya just tunjuk adjust pada mana dia? Dalam app, dalam app ada satu app module.ts. Dalam app module.ts ni kan ada Angularfire, ada authentication, library. Ini adalah tambahan daripada default Ionic daripada Ionic default lah. So kita tambah 3 line ini dan kita tambah juga pada bahagian ini. Okey. So korang boleh rujuk kod yang ada pada app.module.ts. Dan sekarang ni saya nak tunjuk juga pada satu lagi, iaitu macam mana kita nak buat listing. Kita akan pergi kepada tab 3. Tab 3 ni yang saya akan buat listing. Tab 3.html. So saya adjust sikit supaya dia boleh handle iteration untuk ion item ni. Dia gunakan ng4. Let data of activities. So data ni adalah variable name yang kita akan gunakan pada ng model di sini. Data ni, data. Nama activity merujuk kepada kita punya, mana tadi? Nama activity merujuk kepada kita punya Firebase tadi, Firestore, Firestore. Dan nama field ni, ni nama activity, penceramah, tarikh activity. So untuk tujuan itu saya pergi balik pada kod kita. Okey, kita akan ada data, nama activity dan tarikh activity. So katakan kalau kita nak tambah penceramah, nanti sekejap kita tambah. Tapi sebelum tu saya nak pergi kepada tab 3.ts, tab 3.page.ts. So kita lihat kat sini. Satu, kita kena import lah. Macam biasa kita kena import Angular Firestore di sini. Ni kod dia dah ada dah ready dah dalam seperti dalam GitHub. Cuma saya nak tunjuk kat mana sebenarnya yang kita usahakan adalah ini import ni kena ada. Dan kat sini kita ada private Angular Firestore, asalnya daripada sinilah. Dia punya, ini adalah dia punya apa namanya? Dia punya library. Macam mana kita nak handle Firestore dalam Angular Ionic. Dan kemudian kita akan gunakan read activities. Ini adalah function baru ya, read activities di sini. Read activities di sini. Okey, ini ada satu function yang mana ini adalah function untuk kita read daripada activity masjid, iaitu database kita, collection kita. Ini datangnya daripada collection. Collection kita mana? Yang ni. Ini nama dia activity masjid. Kalau katakan ini nama dia lain, contohnya users. So ini korang kena tukar kat sini collection dia sebagai users. Tapi sekarang ni kita gunakan activity masjid. Ini bukan nama project, ini adalah nama database, table, sorry. Ini adalah nama table.
merujuk kepada nama table, dan kemudian kat sini dia akan load activity, nama activity. Satu lagi kita akan cuba load capture penceramah. Penceramah ini kita tukar kepada penceramah. Okey, so data nama activity, penceramah, tarikh activity telah di load ke dalam data map ni. Data map ni adalah satu contoh penggunaan array, double array dalam Ionic Angular TypeScript ni lah, dalam TypeScript ni. Okey, subscribe ni merujuk kepada kita capture data tu, dan operasi ni berlaku pada ng on init. ng on init maksudnya bila page tu load saja dia akan terus capture data daripada Firestore, dan ini adalah satu variable name ataupun array variable name yang namanya activities. So ini akan kita reflect kepada kita punya mana tadi? Pada HTML ni. Mana tadi? Tab 3 HTML. Ini adalah activities kat sini. Activities ni merujuk kepada array. Okey, merujuk kepada array yang kita capture di sini. Adalah array yang kita capture di sini, yang mana data daripada activities ni kita generate daripada Firebase. Okey, ada nama activity, penceramah, tarikh activity, dia datang daripada activity masjid. Activity masjid ni apa? Merujuk kepada database kita ni. Ini adalah data yang sumber data di mana kita fetch. So kita ada 3 data, satu bengkel Ionic, satu bengkel jenazah, satu lagi bengkel Flutter. So kita lihat boleh tak dia senaraikan. Tapi sebelum tu saya kembali kepada tab 3.html. Di sini tempat di mana kita cuba paparkan semua data dia lah. Okey, saya cuba paparkan data yang seterusnya, iaitu penceramah. Okey, kita cuba paparkan data seterusnya, iaitu data penceramah. Data ni datang dari mana? Data ni datang daripada activities. Dia adalah satu row lah, bila kita consider sebagai satu row, satu record. Sedangkan activities ni dia adalah satu table. Dalam tu ada banyak data. Kalau ada 10 lah yang kita fetch daripada Firebase. Kalau ada 3 lah. Okay, so selepas itu menggunakan ng4, kita tarik satu record ni masuk dalam data. Dan kita boleh capture data-data tersebut. Kita print menggunakan nama field dia, nama activity, tarikh activity dan penceramah. So kita lihat balik kepada kita punya senarai. Nampak tu? Nampak tak? Kita punya data. Kita ada nama bengkel, lepas tu dia punya tarikh dan siapa penceramah dia. Ini berdasarkan kepada turutan yang kita buat di sini lah. Dan di mana? Di tab 3.page.html. So ini yang kita nampak. So kalau katakan nama penceramah ni kita letak di depan daripada tarikh contohnya. Ini adalah macam echo lah. Kalau dalam HTML, dalam PHP dia macam echo. So saya echo data activity, saya echo nama penceramah, dan saya echo tarikh activity. Save. So dapat data dengan susunan yang baru. So setiap kali page to load, dia akan keluar data yang baru. So katakan kita ada 3 sekarang kan. Katakan let's say kita tambah satu data. Ini just nak buat testing. Auto ID, kita masukkan nama activity kursus solat contoh. Type lagi field penceramah Ustaz Mahfuz, dan kita ada tarikh activity, iaitu 2021-10-30. Ini contohnya lah. Ini tarikh data yang terbaru. Kita save, dan bila kita pergi balik kepada page tadi, sekarang kita dah ada 4. Kita refresh, tak payah refresh pun, dia dah automatic refresh. Nampak tak data yang baru tu keluar? Ni 1, 2, 3, 4. Bila kita lihat activity masjid, kita ada 1, 2, 3, 4 data yang sama.
Okay, data yang sama. Okay guys, terima kasih. Subscribe, like dan komen 10 kali pun tak apa. Assalamualaikum. Bye-bye.